Efesus 4. Itulah sebabnya aku, orang yang dipenjarakan kerana mengabdikan diri kepada Tuhan, menggesa kamu supaya hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Dia memanggil kamu. Hendaklah kamu sentiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh. Begitu juga kamu dipanggil oleh Allah untuk satu harapan. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, Bapa semua orang. Dialah Tuhan semua orang, yang bekerja melalui semua orang dan tinggal di dalam semua orang. Setiap orang daripada kita menerima suatu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika Dia naik ke tempat yang tertinggi, Dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan Dia naik. Mula-mula, Dia turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dia yang turun itu juga naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta dipenuhi dengan kehadirannya. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia. Beberapa orang dilantiknya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaah. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita tidak menjadi anak-anak lagi, yang diumbang-ambingkan dan ditiup ke sana-sini oleh angin, ajaran orang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat. Sebaliknya, kita harus mengatakan perkara-perkara benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga kita menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, yaitu kepala jemaah. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan oleh sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, apabila setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, seluruh tubuh itu akan membesar dan menjadi kuat kerana kasih. Oleh itu, demi nama Tuhan, aku memberikan amaran ini. Janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berfikiran sia-sia. Mereka tidak dapat memahami apa-apa. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberikan oleh Allah, kerana mereka jahil dan degil. Mereka tidak mempunyai perasaan malu lagi. Mereka menuruti segala hawa nafsu dan terus-menerus melakukan segala perkara yang tidak senonoh. Bukan itu yang kamu pelajari tentang Kristus. Kamu tentu sudah diberitahukan tentang Dia. Sebagai pengikutnya, kamu telah menerima ajaran benar tentang Yesus. Oleh itu, buanglah cara hidup yang lama yang menyebabkan kamu berkelakuan seperti dahulu. Cara hidup itu
membinasakan kamu, kerana kamu dikuasai keinginan yang menyesatkan. Hati dan fikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Hendaklah kamu hidup seperti manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan demikian, orang dapat melihat bahawa kamu mengamalkan hidup yang menyenangkan hati Allah dan yang suci. Oleh itu, kamu tidak boleh berdusta lagi. Kamu harus mengatakan yang benar kepada saudara-saudara seiman, kerana kita semua anggota tubuh Kristus. Jika kamu marah, janganlah biarkan kemarahan itu menyebabkan kamu berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Janganlah berikan peluang kepada iblis. Orang yang biasa mencuri mesti berhenti mencuri. Mereka harus mula bekerja untuk mencari nafkah dengan jujur sehingga dapat menolong orang miskin. Janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapan kamu. Gunakanlah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan, supaya apa yang kamu katakan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mendengarnya. Janganlah sedihkan roh Allah. Jika kamu memiliki roh Allah, hal itu menunjukkan bahawa kamu milik Allah. Roh itu jaminan bahawa hari pembebasan akan tiba bagi kamu. Janganlah berdengki, geram dan marah. Jangan lagi bertengkar dan memfitnah orang. Jangan lagi benci sesiapa pun. Sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu melalui Kristus.